Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di masjid yang mulia ini, bil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Serambi Ilmu Online dengan kitab iaitu Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, tanpa membuang waktu, kita berada pada muka surat 103 iaitu fasal keempat pada menyatakan kaifiat istinja. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, muallif berkata beristinja itu wajib daripada kencing dan berak. Maksud dia buang air kecing dan juga air besar, ini wajib untuk beristinja. Dan dalam Islam, istinja ni wajib hukum dia. Kerana kalau tidak, dia hamilun najasah. Dan yang terlebih afdal itu iaitu bahawa ia beristinja dengan batu kemudian maka diiringkan dengan air. Jadi yang paling afdal tu dia istinja dengan batu, tuan-tuan. Baru nanti diikuti dengan air. Jadi dia double. Dan harus bagi orang yang beristinja itu bahawa menghinggakan atas istinja dengan air atau menghinggakan atas istinja dengan 3 buah batu. Kalau yang afdal dua-dua tadi. Tapi kalau tidak, maka memadai. Harus. Dia menghinggakan berarti cukup dengan istinja dengan air sahaja atau cukup istinja dengan 3 buah batu sahaja. Ini. Maksud tanpa air. Kalau tanpa air dia pakai 3 buah batu contoh dia, dia tanpa air boleh, dah sah lah. Ini. Dan jika berkehendak ia menghinggakan atas salah satu daripada keduanya itu, maka beristinja dengan air lebih afdal. Jadi antara air ataupun batu, maka air sahaja itu lebih afdal. Dan ini yang banyak berlaku bagi kita pada hari inilah. Yang of course kita sertakan dengan sabun. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dan kaifiat istinja dengan batu itu bahawa hendaklah disapunya akan tempat terbit najis. Jadi kalau dengan batu tu macam mana? Iaitu disapunya akan tempat terbit najis. Jadi tempat najis keluar tu, lubang tu, macam cincin tu, yang itu yang perlu dibersihkan, disapunya akan tempat terbit najis itu dengan 3 buah batu yang meliputi akan tempat terbit najis itu. Dan tiap-tiap satu daripada 3 buah batu itu melengkapi akan tempat terbit najis itu, hingga jika tiada suci dengan 3 buah batu itu, maka ditambahi yang keempat. Jadi kalau 3 tu belum kesat habis lagi, maka tambah lagi. Tambah lagi yang keempat. Dan yang kelima hingga suci. Kalau guna batu lah. Dan sunat istinja itu dengan gasal, iaitu bilangan yang ganjil. Sebab itu gasal ni bahasa Melayu lama, atau bahasa Indonesia pun guna gangsal. Tapi dia tambah ng lah, gangsal. Jadi semester ganjil, semester gasal, semester genap. Di bahasa dia guna gasal tu ganjil lah. Iaitu dengan gasal, bilangan yang ganjil maksudnya. Yakni jika suci dengan 4 kali, maka sunat dijadikan 5 kali. Dan jika suci dengan 6 kali, maka sunat dijadikan 7 kali atau lebih hingga suci. Ini kalau adab menggunakan batu. Dan dikira sama dengan makna batu itu, tiap-tiap yang keras lagi suci lagi kesat. Dia kena keras, suci lagi kesat, yang tiada dihormati oleh syarak. Jadi syarak tidak menghormatinya. Seperti kayu dan kertas
dan tembikar dan lainnya. Dari sini kita dapat faham tisu boleh ke menempati tempat batu. Tisu paper. Jadi dalam keputusan Bahthul Masail yang dibahas di pondok-pondok di Pulau Jawa dan Madura, tak salah menentukan bahawa tisu tersebut boleh menempati tempat batu dengan syarat dia bukan tisu basah. Dia adalah tisu yang kering, yang kesat, dan sekira apabila diusap tersebut dia akan menghilangkan najis tersebut. Ini. Kayu dan kertas dan tembikar dan lainnya. Dan keluar dengan yang kertas itu suatu yang lembut, maka iaitu tiada sah dibuat istinja itu. Dan keluar, jadi kalau lembut tak boleh lah. Tisu yang lembut yang tidak boleh menghilangkan tak boleh lah. Dan keluar dengan suci itu segala najis seperti tahi yang keras. Jadi dia istinja dengan perkara yang najis tak boleh lah. Walaupun dia najis keras. Dan keluar dengan yang kesat itu suatu yang licin seperti kaca ataupun buluh yang licin. Ni kayu boleh. Tapi buluh tak boleh lah. Sebab buluh tu licin. Ini. Dan keluar dengan tiada dihormati oleh syarak itu suatu yang dihormati oleh syarak seperti segala makanan yang keras atau tulang. Kerana ia makanan bagi jin. Tulang adalah kasar. Ada tulang yang kasar. Keras. Boleh dikatakan boleh kesat. Akan tetapi tulang tersebut adalah makanan jin, berarti dia adalah muhtaram. Muhtaram tak boleh lah. Dan setengah yang dihormati itu iaitu suatu yang disurat di dalamnya nama Allah. Suatu yang dihormati iaitu ada nama Allah contohnya, tak boleh. Atau nama anbiya, para nabi, tak boleh. Atau nama malaikat, atau nama aulia sekalipun. Contoh dia Abdul Qadir Jailani contohnya. Dan segala kitab syariat. Kitab-kitab syariat, maka sekaliannya itu tiada harus diperbuat istinja, lagi tiada sah. Semua ni tak boleh digunakan untuk istinja dan dia tidak sah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kaifiat istinja pada zakar itu iaitu bahawa disapu akan zakar itu 3 kali dengan 3 batu atau 3 tempat daripada satu batu. Jadi satu batu dia ada 3 bucu contoh dia. Boleh. Boleh tersebut. Iaitu dan jika tiada suci dengan 3 kali itu, maka engkau berbihi akan dia 5 kali hingga suci. Sama. Di tempat zakar, tempat keluarnya air kemih itulah. Dan kaifiat istinja dengan air itu iaitu bahawa engkau tuangkan air itu dengan tanganmu yang kanan di atas tempat najis itu dan engkau gosok akan dia dengan tanganmu yang kiri hingga tiada tinggal ain najis. Jadi ain najis itu tidak sisa lagi. Dia kena betul-betul tinggal. Itu. Dan rupanya dan baunya dan rasanya. Biar hilang rupa, bau dan rasa. Setelah itu, maka engkau gosokkan tanganmu itu ke bumi atau kepada suatu kemudian, maka engkau basuh akan dia. Jadi, setelah itu maka engkau gosokkan tanganmu itu ke bumi atau kepada suatu kemudian, maka engkau basuh akan dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan sunat dibaca kemudian daripada selesai istinja itu. Jadi lepas istinja itu sunat dibaca Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Ini doa yang penting supaya kita terjaga. Iaitu artinya wahai Tuhanku, ini sucikan olehmu akan hatiku. Walaupun najis itu dia suci, hati ni pun kena suci. Daripada segala nifak. Nifak tu kemunafikan. Dan peliharakan olehmu akan farajku daripada segala kejahatan.
Supaya dilindungi faraj tersebut daripada berbuat perkara-perkara yang keji. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Fasal kelima, pada menyatakan adab-adab qada hajat. Ni fasal yang ketiga, menerangkan tentang adab-adab qada hajat. Maka apabila engkau berkehendak masuk ke dalam tandas, jadi bila kita berkehendak masuk ke dalam tandas, yakni jamban, sama ada hendak qada'ul hajat atau lainnya, maka sunat engkau dahulukan ketika masuk itu akan kakimu yang kiri dan baca olehmu pada ketika hendak masuk itu padahal engkau di luar tandas. Apa yang kita baca? Bismillahi a'udzu billahi minar rijsi wal al-khabisi al-mukhbisi syaitanir rajim. Maksud dia apa? Jadi kita dekat luar tandas nak masuk, kita baca iaitu dengan nama Allah. Aku berlindung dengan Allah daripada kotoran, kekotoran najis yang keji, yang jahat, lagi menyuruh orang lain membuat kejahatan, iaitu syaitan yang terkutuk. Itu lebih minar rijsi al-khabisil mukhbisi syaitanir rajim. Auzubillah min dzalik. Kita kena jauhkan diri kita daripada syaitan. Dan dalam bilik air ni yang paling banyak syaitan. Banyak hasud tu dalam bilik air. Atau baca olehmu. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Artinya, dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada kejahatan syaitan lelaki dan syaitan betina. Ini dia. Maka kedua-dua doa ini sama juga. Dan ketika masuk tandas itu, jangan engkau beserta sesuatu yang tersurat di dalamnya nama Allah dan segala sifatnya. Dan sesuatu yang tersurat di dalamnya Quran dan yang tersurat di dalamnya nama malaikat dan nama anbiya, kerana yang demikian itu makruh. Dan kata Imam Al-Azra'i rahimahullah ta'ala adalah haram. Jadi kalau ada bawa, menurut mazhab yang lain adalah makruh. Kalau mazhab Imam Azra'i haram. Apa-apa yang bersifat ada ismul a'zam. Dan demikian lagi makruh. Jadi termasuk lagi adalah makruh berkata-kata pada ketika qada'ul hajat. Ketika qada'ul hajat tu dia cakap-cakap, bersembang. Ini makruh. Maka jangan engkau berkata-kata pada ketika itu. Sama ada dengan zikrullah atau lainnya. Melainkan sebab darurat. Melainkan ia adalah darurat. Maka iaitu tiada makruh. Dalam hal ini tiada makruh. Bahkan terkadang jadi wajib. Dan jika ia bersin, maka mengucap ia akan Alhamdulillah di dalam hatinya. Sampai bersin kan disunatkan sebut Alhamdulillah. Jadi dianjurkan letak dalam hati. Alhamdulillah itu dalam hati. Dan kata Imam Khatib Asy-Syirbini di dalam Al-Iqna'. Jadi Khatib Syirbini pula dia kata dalam kitab Al-Iqna'. Kitab Iqna' ni apa? Jadi ada matan mazhab Syafi'i, nama dia Abi Suja'. Imam Abu Suja'. Qadi Abi Suja' Al-Asfahani. Al-Asfahani. Qadi Abi Suja' ini dia ada syarah dia banyak. Abu Suja' ni takrib. Syarah dia Fathul Qarib. Itu salah satu. Ada syarah dia lagi, nama dia Al-Iqna'. Yang dikarang oleh Khatib Syirbini. Khatib Syirbini ini ulama di University Al-Azhar Al-Sharif. Serban dia besar ni. Serban dia terkenal dengan serban yang besar. Dia ulama besar di University Al-Azhar Al-Sharif. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, wajib kita hati-hati. Jadi kalau kita nak menilai sesuatu ni, kita hormat ulama yang besar. Seperti di Al-Azhar Al-Sharif. Kita duk hantar orang Malaysia. Hantar banyak anak berpusu-pusu pergi ke University Al-Azhar dengan harapan balik menjadi Azharian. Tapi kesian. Kalau kita pula hari ini Al-Azhar tu sendiri kita tidak mengiktiraf. Ini perkara yang
yang tidak baik, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita kena lihat bagaimana Al-Azhar Al-Sharif menjadi salah satu institusi ahli sunnati wal jamaah yang sangat berjasa telah menjaga agama ini secara ilmu di peringkat akademik sampai tertinggi PhD di seluruh dunia. Kiblat ilmu di seluruh dunia. Maka Al-Khatib Asy-Syirbini berkata di dalam kitab Al-Iqna', wa zahiru kalamihim annal qira'ata la tahrumu hina idzin fatukrahu wa in qala al-Azra'i al-la'iqu bita'zimi al-man'u. Yang bermaksud, artinya, dan zahir perkataan sahabat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahawasanya membaca Al-Quran pada ketika qada'ul hajat itu tiada haram, maka iaitu makruh juga. Dan sekalipun berkata Imam Al-Azra'i bahawa yang layak dengan membesarkan kalam Allah itu iaitu tertegah membaca Al-Quran pada ketika qada'ul hajat. Pada ketika itu iaitu qada'ul hajat. Wa in qala, itu kalau bahasa Arab kita panggil ghayah. Walaupun Imam Azra'i berkata yang sepatutnya kerana mengagungkan Quran adalah tertegah membaca Al-Quran ketika qada'ul hajat. Ini. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adab yang perlu dijaga. Jadi inilah kitab Ihya Ulumuddin. Orang duk tuduh hadis palsu. Tak nampak ke hadis palsu apa? Ini membahas tentang hukum hakam, tuan-tuan dan puan-puan. Di dalam kitab ini, Ihya Ulumuddin, dia selalu dahulukan perbahasan, dan dia cuba untuk mengambil yang ihtiyat, yang paling hati-hati. Dan kita tahu bahawa hadis lemah, hadis dhaif bukan berarti ditolak sepenuhnya. Dia masih boleh diamalkan sesuai dengan fadailul amal. Walaupun tidak dalam kondisi yang sahih menjadi satu hukum yang baru. Maksud bukan hukum baru, maksud menetapkan halal dan haram. Tidak. Tapi dia adalah hadis dhaif ni boleh diamalkan untuk fadailul amal. Perkara yang bersifat fadail sahaja. Bukan bersifat menentukan halal dan yang haram. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan demikian lagi sunat pada ketika masuk ke tandas itu jangan terbuka kepalamu. Kalau boleh tutup kepala ni. Tutup kepala masuk tandas. Dan lagi sayugianya engkau memakai kasut dan sebab itu di beberapa bilik air di Malaysia okey, di Indonesia budaya dia masuk bilik air kena buka kasut. Itu yang pelik. Sepatutnya masuk bilik air justru kena pakai kasut. Jadi dia tak nak kotor sebab susah nak bersihkan. Bila kaki kasut ni masuk, kena air, basah lah habis. Becak lah, gelap lah semua, tanah penuh lah. Itu kita faham. Tapi sediakan slipper wakaf untuk pakai masuk tandas. Macam di bilik air di Malaysia. Di masjid-masjid, saya tak tahu masjid yang lain lah, tapi masjid yang contohnya di yang tempat yang saya pergi, memang dia sediakan slipper untuk masuk ke tandas. Masjid, contoh dia masjid negeri, dia dah ada Masjid Negeri Sembilan misalnya, dia dah ada slipper. Masjid wilayah, yang bahagian staff lah yang biasa masuk, imam tu yang saya selalu pergi, itu dah ada slipper disediakan. Contoh dia itu. Kena ada. Pakai kasut. Maksud kasut bukan kasut lah, maksud dia slipper lah pun boleh. Alas kaki lah maksud dia. Dan sunat engkau dahulukan kakimu yang kanan pada ketika keluar daripada tandas itu dan baca olehmu tatkala keluar daripada tandas itu di luar tandas, alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Yang bermaksud artinya, segala puji bagi Allah yang menghilangkan ia daripada aku akan sesuatu yang menyakiti akan daku dan mengekalkan ia atasku
yang memberi manfaat akan daku. Ni. Atau baca olehmu. Ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba annil adha wa afani. Artinya, ampuni olehmu akan daku wahai Tuhanku. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan ia daripada aku, akan yang menyakiti akan daku dan memberi afiat ia akan daku. Okay. Maka kedua-dua doa ini sama juga. Jadi dua-dua doa ini sama, tuan-tuan dan puan-puan. Dua-dua doa ini adalah sama. Dan sunat menyediakan batu atau air dahulu daripada qada'ul hajat. Jadi disunatkan menyediakan batu atau air dahulu daripada qada'ul hajat, sebab zaman dahulu mereka tidak ada pipe. Tak macam kita sekarang pipe dah masuk kat dalam rumah. Mereka tak ada, mereka kena pergi ambil pergi sini dulu. Apa tu nama dia? Telaga tu tarik dulu. Bawa dekat dalam baldi. Bawa pergi tempat nak buang air. Macam tu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan sunat menyediakan batu atau air dahulu daripada qada'ul hajat itu, melainkan pada tempat yang beradat disediakan padanya batu atau air untuk qada' hajat itu. Melainkan bila memang ada, itu bab lain. Jadi kita kes ini adalah menunjukkan bahawa iaitu kita tak ada masalah lah, sebab kita bilik air dah ada air kan, dah ada air, nama pun bilik air. Padanya batu atau air daripada berkemah untuk qada' hajat itu. Okay? Dan demikian lagi sunat istibra', kemudian daripada berkemah buang air kecil. Istibra' tu apa? Dengan berdehem-dehem. Ini ada yang kata ni Rasul tak buat lah, bid'ah lah dan lain-lain. Tak, kita kena faham. Kerana apa? Kerana istibra' ini adalah untuk memastikan tidak ada sisa najis lagi di dalam zakar kita. Ini nanti hadis akan dibacakan. Jadi kalau pun tak ada hadis, logik dia. Kalau kita tak berdehem, takut masih membawa najis, isu dia bukan masalah najis. Bila pakai seluar dalam, keluar. Habis. Najis seluar dalam tu. Kan? So, sebab itu ihtiyat dia adalah dengan berdehem-dehem. Salah satu cara. Atau dengan berjalan-jalan. Jadi tak semestinya berdehem. Istibra' ni memastikan betul-betul langsai. Najis tu langsai. Dah keluar dah. Habis. Tapi cara dia macam mana? Boleh dengan berdehem-dehem. Salah satu dia. Atau dengan berjalan-jalan. Jalan bagi keluar. Jalan tu nak bagi keluar lah. Jalan-jalan bagi keluar. Atau dengan diurut-urut. Jadi tolakkan. Bersihkan. Keluarkan. Bagi habis. Iaitu dilakukan jari tangan di bawah zakar untuk ditolakkan, dihabiskan. Dan hanya sesungguhnya tiada wajib istibra' itu kerana pada zahirnya adalah putus kemah itu nescaya tiada kembali ia. Jadi kenapa istibra' tu hanya ihtiyat, disunatkan sahaja, tidak wajib? Kerana hakikatnya bila zakar tu dah habis keluar, kan, berarti dia dah takkan naik lagi. Basically dah habis lah. Cuma kita istibra' ni takut dalam tu ada sisa. Itu sahaja. Jadi jangan faham yang lain. Jadi istibra' berdehem tu memang sabit di dalam kitab tasawuf. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Berdehem. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Dan kata Syekh Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala di dalam Minhajul Qawim. Jadi Al-Minhajul Qawim ni salah satu kitab Imam Ibn Hajar. Dia adalah syarah kepada Bafadal atau dipanggil Arab dia Al-Muqaddimah Hadramiyah. Jadi ada orang kata ulama Yaman ni, Hadramaut ni, yang pergi ziarah Maqam Nabi Hud ni adalah ulama-ulama yang sesat lah, apalah, diburukkan, na'uzubillah min zalik. Ada yang sampai kata ulama Yaman ni, Habib ni, Said ni, tak ada kitab,
Kita tak tahu ajaran dia macam mana. Ini semua bohong dan dusta belaka. Sebab apa? Ulama Yaman Hadramaut ni, yang mana termasuk mereka adalah berjasa menyebarkan Islam ke alam Melayu. Termasuk salah satunya. Mereka ini alim-alim mengarang banyak kitab. Bukan sedikit. Banyak kitab. Menjadi rujukan utama dalam ahli sunnah wal jamaah. Bahkan mazhab syafi'i. Kita kena jelaskan perkara ni. Biar semua masyarakat tahu dan tidak tertipu dengan dakyah-dakyah orang yang berdusta. Contoh dia Al-Muqaddimah Hadramiyah. Habib atau Syekh Bafadal. Ni ulama dulu ni. Abad ke-9 Hijriah. Lebih kurang macam tu lah time tu. Abad ke-9 Hijriah. Ibnu Hajar 900 lebih. Abad ke-10 Hijriah. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar ini mensyarahkan kitab Bafadal tadi atau Habib Bafadal tadi. Nama kitab dia adalah Al-Muqaddimah Hadramiyah. Muqaddimah Prolegomena Al-Hadramiyah sebangsa Hadramaut. Ni. Kitab penting dalam mazhab Syafi'i. Jangan main-main. Imam Ibnu Hajar pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj ni syarah kepada Minhajut Talibin karangan Imam Nawawi. Dia adalah mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Tuhfatul Muhtaj ni mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. So Tuhfatul Muhtaj yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar ini juga dia ada karang kitab lain syarah kepada Al-Muqaddimah Hadramiyah, nama dia Minhajul Qawim. Dan dia adalah kitab reference dalam mazhab Syafi'i hari ini di pondok-pondok wajib mengaji. Kami di pondok memang mengaji. Dan kalau yang kata ulama Hadramaut ni tak ada kitab ni, dia tak pernah ngaji pondok dah tu. Sebab dia tak ngaji kitab Muqaddimah Hadramiyah. Benar sikit. So kitab Minhajul Qawim ini hebat dia tu. Sampai seorang ulama Nusantara, bukanlah Malaysia, tapi dari Pulau Jawa, nama dia Syekh atau Kiai Mahfuz Muhammad Mahfuz At-Tarmasi. Lahir dan meninggal di Mekah Al-Mukarramah. Keturunan dari Termas. Tarmasi dari perkataan Termas, Pacitan, Jawa Timur. Jawa Timur tu ada bandar nama dia Pacitan. Ada satu kampung nama dia Termas. Dekat situ sampai sekarang pondok dia, tok nenek dia tu, pondok tu masih ada dan masih berjalan. Kita panggil Pondok Termas Pacitan. Yang mengarang ini nama dia Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi. Muhaddis dari alam Melayu. Ahli muhaddis. Kenapa ahli hadis? Sebab dia mensyarahkan kitab Alfiyah Suyuti. Imam Suyuti dia ada karang ilmu mustalah hadis sebanyak 1000 bait. Dia syarahkan nama dia Manhaj Zawid Nadhar. Iaitu Syekh Mahfuz At-Tarmasi. Dia hasyiahkan, dia syarahkan lagi, buat komentari lagi dengan dalilnya dari Quran, sunnahnya, dengan hujah-hujah, kias dan lain, reference, cross-reference dengan kitab-kitab yang lain terhadap kitab Minhajul Qawim ini bernama Hasyiah Tarmasi. Hasyiah Tarmasi atau Mauhibatil Fadli, iaitu pemberian yang memiliki keagungan. Mauhibatil Fadli, iaitu Hasyiah Tarmasi. Jumlah dia 7 jilid cetakan baru. Cetakan lama 4 jilid. Cetakan baru 7 jilid, tuan-tuan dan puan-puan. 7 jilid tebalnya. 7 volumes. 7 jilid tebalnya. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Besar kitab tu. Bukan kecil, besar. Tu karangan ulama Melayu. Ulama Jawa lah, Nusantara, alam Melayu atau Nusantara itu dia. Okey. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Jadi kita rujuk Imam Ibnu Hajar ni otoriti besar di dalam mazhab Syafi'i. Kita panggil dengan ashabit tarjih, yang memiliki kemampuan untuk merajahkan. Merajahkan itu apa? Melakukan pentarjihan. Mana yang unggul, mana yang tidak unggul. Mana yang sumber utama, mana yang tidak dan lain-lain. Mana yang menjadi hukum mu'tamad. Lebih kurang macam itulah. Lebih kurang lah. Okey, apa dia kata? Lakin ikhtara jam'un wujubahu. Tengok. Imam Ibnu Hajar berkata apa? Artinya tetapi dipilih oleh kebanyakan ulama wajib istibra', kemudian daripada kemah itu
kerana sabda Nabi SAW. Bukan tak ada sumber. Ada yang kata ni bid'ah Rasul tak buat. Ada sumber. Tanazzahu minal bauli fa inna amata azabil qabri minhu. Tanazzahu ni hadis riwayat Imam Daraqutni dalam kitab Targhib wa Tarhib. Ini artinya sucikan oleh kamu daripada kemih itu kerana bahawasanya kebanyakan orang yang disiksa di dalam kubur itu sebab tiada istibrak daripada kemih itu. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Tapi mungkin penilaian ulama mazhab Syafi'i, selain yang disebutkan Ibnu Hajar sebagai jam'un wujubahu tadi, maka mungkin mereka menilai hadis ini tidak sampai derajat yang pasti keyakinannya dalam hal apa? Dalam hal pensabitannya. Maka atas dasar itu ulama mungkin memilih hukum istibrak sunat tidak sampai wajib. Ini. Dan adalah hadis ini menunjukkan atas wajib istibrak itu. Jadi menurut ulama yang mengatakan wajib, dia kata hadis ini justru menunjukkan wajib istibrak itu. Dan kata Al-Khatib Asy-Syirbini dalam Iqna', wa yuhmalul hadisu ala ma idza tahaqqaqa aw ghalaba ala dhannihi bi muqtada 'adatihi annahu in lam yastabri' kharaja minhu syai'un. In lam yastabri' kharaja minhu syai'un. Apa maksud dia? Artinya, dan ditanggungkan akan hadis yang menunjukkan akan wajib istibrak itu atas yang apabila yakin atau ghalib atas zonnya dengan dihukumkan pada adatnya, itu bahawasanya jika tiada ia istibrak, nescaya keluar daripadanya itu sesuatu daripada kemih. Maka jika beradat seorang akan yang demikian itu, maka iaitu wajib istibrak, itu tiada syak. Jadi kalau itu je cara, maka jadi wajib. Dan jika engkau hendak qada hajat di padang, maka hendaklah engkau pergi jauh daripada penglihatan orang. Jauh kira tak ada orang. Ini orang sekira-kira tiada dilihat oleh orang yang berhendaklah berlindung dengan sesuatu, jikalau ada diperolehnya. Kalau dia jumpa ada yang boleh buat berlindunglah kat situ. Pokok, berlindunglah. Tapi bukan pokok yang buah yang akan jatuh. Okey. Iaitu orang yang hendak berlindung dengan sesuatu jikalau ada diperolehnya. Dan sunat jika engkau buka auratmu dahulu daripada sampai kepada tempat duduk bagi qada hajat itu. Jadi supaya pakaian ini tak najis. Dan jangan engkau menghadap matahari dan bulan pada ketika qada hajat, kerana yang demikian itu makruh. Kita jangan menghadap matahari atau anak atau bulan. Makruh. Dan jangan engkau menghadap kiblat. Dan jangan membelakangkan akan dia pada ketika qada hajat. Samping yang bagus. Dan itu kerana keduanya itu haram jika di padang, padahal tiada ada sesuatu yang mendindingi antaranya dan antara kiblat sekira-kira tingginya 2/3 hasta manusia atau lebih, sekadar 35 cm. Ini adab yang diajarkan oleh ulama-ulama dulu kepada kita cucunya ini. Atau dinding yang lebih jauh daripada 3 hasta, atau ada dinding lebih jauh dari 3 hasta, sekadar 150 cm. Dan jika diperolehnya dinding yang demikian itu, maka sunat pula jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangkan akan dia. Jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangkan akan dia. Adapun di tempat yang disediakan bagi qada hajat, maka iaitu tiada haram menghadap kiblat. Adapun tempat yang disediakan untuk qada hajat itu, iaitu tiada haram menghadap kiblat dan tiada haram membelakangkan akan dia. Lagi tiada makruh dan tiada khilaful aula. Demikianlah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Majmu'. Tetapi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, apa kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala
di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini al-udulu anha, beralih daripada berpaling daripada kiblat ni. Anha ni balik pada kiblat. Fil bina'i, di dalam bangunan, aidan ahabbu, adalah juga termasuk yang paling disukai. Artinya iaitu dan berpaling daripada kiblat, tuan-tuan. Pada ketika qada hajat dalam bina dalam binaan, yakni pada tempat yang disediakan bagi qada hajat itu, pula terlebih kasih kepada aku daripada menghadap kiblat atau membelakangkan akan dia, dan jika di dalam tempat yang disediakan bagi qada hajat sekalipun. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jelas kan? Okey. Lalu disebutkan lagi oleh Imam atau Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dan sunat jangan engkau duduk qada hajat itu. Sunat jangan engkau duduk qada hajat ini pada tempat orang yang bercerita-cerita, dan sunat jangan engkau qada hajat pada air yang tenang. Jadi qada hajat sambil cerita jangan. Sunat itu jangan kita qada hajat kat air yang tenang. Dan sunat jangan engkau qada hajat di bawah pohon kayu yang berbuah. Ini yang saya sebut tadi. Kalau berbuah tak boleh. Kalau boleh janganlah. Sunat dia jangan berbuah. Dan jika belum waktu berbuah sekalipun. Dan sunat jangan engkau qada hajat di dalam lubang tanah. Dan sunat jangan engkau kemih pada tanah yang keras. Sebab keras dia akan melantun. Dan pada tempat angin yang berhembus, kerana memeliharakan daripada terpercik. Itu tujuannya. Dan sunat engkau bertekan pada ketika duduk hajat itu ke atas kaki kiri. Jadi buang jenis kiri tu yang ditekankan. Dan jangan engkau berkemeh padahal engkau berdiri. Jangan buang air dalam keadaan berdiri. Berdiri buang air, jangan. Yang demikian itu makruh, melainkan jika ada uzur. Dia uzur kaki dia sakit, tak boleh nak duduk, contoh dia baring atau diri saja, itu lain dah. Jika ada uzur maka iaitu tiada makruh. Dan makruh berkemeh pada tempat mandi. Tempat mandi itu kemeh kerana bersabda Nabi SAW, la yabulanna ahadukum fi mustahammihi summa yatawaddau fihi fa inna amatal waswasi minhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Yang bermaksud artinya, jangan berkemeh seorang kamu pada tempat mandinya kemudian maka mengambil air semayang di dalamnya, kerana kebanyakan was-was itu daripadanya. Was-was itu datang daripada dia, daripada kes macam ni. Melainkan jika ada pada tempat itu lubang yang mengalir air kemeh itu di dalamnya, maka iaitu tiada makruh. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah Muslim. Jadi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ini rujukan ni banyak sebenarnya. Dia memang mutala'. Jadi menjadi tempat orang mutala', jadi tempat kajian. Ya juzu kashful aurati fi mahallil hajah wal qalwah ka halatil ikhtisali wal bauli wa mu'asyarati zaujah amma bi hadratin nas fa yahrum. Yang bermaksud artinya harus membuka aurat di dalam tempat qada hajat. Buang air masuk bilik air. Mirhat, bilik air, WC. Buka, tak ada masalah. Dan di dalam khalwat, seorang-seorang, tak ada masalah. Seperti ketika mandi, dan ketika buang air kecil, kencing, dan ketika jima akan isterinya. Juga termasuk mu'asyarati zaujah. Adapun pada hadapan manusia, maka iaitu haram atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita sudah habis di bahagian fasal tersebut, fasal kelima. Sebelum kita masuk menerangkan tentang bahagian kedua, iaitu menerangkan hadas, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Jadi supaya sinkronas ini ikut bab ni, insyaAllah kita akan sambung pengajian ini pada pertemuan yang akan datang.
pada bahagian kedua insya-Allah menerangkan tentang iaitu bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.